wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kata musannif far'un, hadza kalamun mufarra'un lima qabla. Man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kathurat fihi iqamatuhu fima fihi ahluhu wa maluhu wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhara malun fa bima fihi ahluhu fa in istawaya fil kulli fa bil mahalli alladhi huwa fihi halata iqamatil jumu'ati wala tanaqidul jumu'atu bi aqalla min arba'ina khilafan li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala fatanaqidu indahu bi arba'atin walau abidan aw musafirina. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur atas nikmat hidup yang masih diberi. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang Islam. Mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala berikan nikmat, dijadikan hati sanubari kita boleh mengiyakan dan membenarkan, mengiktiraf, mengakui semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membenarkan di hati apa saja ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah dikatakan iman. Syukur kita dapat nikmat hidup di atas Islam, iman. Lebih-lebih lagi yang Allah Ta'ala masih cenderungkan hati kita dan minatkan di hati kita untuk ke majlis ilmu, untuk mencari ilmu, mendalami ilmu bersungguh-sungguh, untuk memahami ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kita dapat beramal, dapat ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangannya, tepat macam mana yang dia ajarnya. Itu semua adalah nikmat besar Allah Ta'ala beri ke kita. Syukurlah banyak-banyak nikmat itu, yang tak ramai di kalangan kita orang yang dapat nikmat tersebut. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa masih diberi kepada kita. Dengan itu dapat kita hadir malam ni untuk meneruskan program bacaan kitab kita daripada kitab Fathul Mu'in ni, insya-Allah. Kalau ikut kita masih dalam bab Jumaat, kata dia far'un man lahu maskanani bi baladaini. Ada sekalian apa yang kita nak sambung ni adalah sedikit permasalahan tentang asal bicara kita tentang siapa yang wajib Jumaat. Antara lain dia sebut dulu siapa-siapa yang bila memenuhi syarat-syarat yang tertentu maka wajib Jumaat. Antaranya di Islam, di baligh, berakal, lelaki, mustautin, antaranya, dan tidak ada istilah-istilah uzur syarak. Dengan itu maka wajiblah Jumaat atas dia. Jadi dia nak sebut ni adalah far'un dengan makna dia nak buat satu hukum, nak bicara satu hukum, nak bahas satu hukum, satu perkara yang penyelesaian dia adalah berdasarkan permasalahan yang lepas dengan menggunakan kaedah syarat siapa yang wajib Jumaat atasnya. Baik. Masalah tak mana, kata dia man lahu maskana ni, orang yang lahu bagi man ini, maskana ni ada dua tempat tinggal. Dua tempat tinggal pun di balada ini di dua negeri, dua tempat. Istilah dua balad ni dua daerah, dua negeri, dua tempat, dua negara yang dia tak setempat untuk buat Jumaat pada dua-dua tempat tinggal yang dimiliki. Adapun dua tempat tinggal yang dimiliki tapi tempat Jumaatnya satu, tak ada masalah tu, tak payah bahas panjang. Kenapa? Kalau dua rumah sekalipun tapi situlah kawasannya, Jumaatnya pun situlah dia, baik dia duduk rumah pertama atau rumah kedua, dan rumah tu pula dengan istilahnya dia mustautin. Dua-dua tu rumah tu ialah rumah dia, milik dia, harta dia. Sini ada isteri seorang, yang ni ada isteri seorang, katalah gitu. Ni bukan kata dia, ni bukan rumah dia, katalah dengan kaedah-kaedah begitu. Kalau dengan satu tempat Jumaat, maka wajiblah Jumaat di situ, tak ada masalah lah. Tak payah bincang lah tu. Kita nak bincang ni ialah dua tempat tinggal
Jadi faham tu dua tempat tinggal. Dan kita nak bicara ni tempat tinggal mana? Tempat tinggal yang itu dua-dua ialah rumah dia, harta benda dia, rumah dia beli. Adapun rumah yang bukan tempat tinggal dia, bukan tempat tinggal, maksudnya bukan mustautin dia, bahkan dia mukim, apatah lagi menyinggah gitu je. Yang rumah tu pula rumah sewa, ataupun rumah tu dia sewa atas kata kaedah waktu dia menyinggah saat dia duduk situ. Jadi bukan istilahnya rumah milik. Yang tu tak payah bicara juga. Pasal apa? Pasal mana yang bukan dia mustautin di situ, nisbah Jumaat, dia bukan ahli Jumaat lah. Nak tengok masalah mukim, kita bicara dah dulu. Kalau istilahnya dia mukim, Jumaat wajib, tapi dia tak dikira ahli Jumaat. Ada benda yang dah belajar. Jadi yang mana dah belajar tu, please remind your lesson. I will not repeat it. Siapa yang tertinggal punya pasal lah, saya tak ulang. Satu kena ngaji elok-elok, pergi cari siapa yang boleh ngajar. Dan dah dapat ilmu tu, kalau kata tempat lain tak ada, tinggallah tempat yang tak ngaji tak apa-apa dah, pergi cari tempat yang sepatutnya pergi cari, tak mana. Macam tu kot nasihat ni tu. Baik. Jadi kita bicara ni yang dia ada tu dua tempat tinggal dan dua negeri. Dan faham tu tempat tinggal tu, dua-dua tu rumah-rumah dia beli, harta benda dia situ, apa lagi sebut, rumah-rumah dia, tanah-tanah dia, apa lagi nak sebut. Dan dua-dua tu kadang-kadang dia duduk rumah ni, kadang-kadang duduk rumah ni. Yang ni kita bicara ni. Kalau katalah memang ada dua rumah, memang ada dua tanah, dua tanah tu ada rumah, tapi tak pernah pergi duduk rumah tu, duduk rumah sini je. Katalah ni KL silap ni KL, ni kampung lah. Katalah kampung tempat kau je. Ada KL satu, Kuala Luar tempat Kelah Hulu satu lagi KL Kuala Lumpur. Kita buat sekali 3 tu. Satu lagi KL Kuala Lipis. Ada Kuala Lumpur, Kuala Lipis, Kuala Luar, Kelah Hulu. Ada 3 rumah. Yang ni disebut 2. Jadi 3 pun kita sebut apa? Tu tanah dia, tu rumah dia, atau benda dia situ. Jadi kalau katalah Ipoh apa? Ipoh kerja. Ada waktu dia balik KL, kadang tengok sana, tengok sini. Kalau dia memang semua tiga-tiga tengok, tiga-tiga kata, tu yang kita bicara. Kalau 2, kalau 4. Baik. Tapi jarang nak ada banyak-banyak. Rasa banyak-banyak ada orang tak duduk banyak tempat, orang duduk satu je. Jadi asal saya nak sebut tadi ialah kalau dia ada 2 tempat ataupun 3 tempat ataupun 4 tempat sekalipun, tu rumah dia, harta dia situ. Tapi dia tak pernah pergi, dia hanya melazimi satu rumah je. Jadi tak payah bahas lah tu. Tak payah bahas macam mana, tak payah bahas dari sudut kata di mana dia wajib Jumaat dan di mana dia mustautin. Apatah lagi, walaupun kata dia, tapi dia tak pernah ada di hati dia bercadang untuk tinggal menetap di situ. Kata tapi dia tak pernah cadang nak duduk di situ. Yang tu memang tak jadi masalah dalam nak bahas. Tak payah bahas pun. Pasal apa? Kaedah untuk jadi wajib Jumaat adalah mesti tempat yang dia mustautin. Dan kita dah bicara dulu mustautin, untuk nama mustautin memang dia niat untuk duduk di situ dan dia tak pindah dah. Macam tu. Jadi kalau ada 2 tempat macam kita dah bicara ni, 2 tempat tu memang 2 tempat dia memang duduk sana seronok, duduk sini seronok. Tak duduk sini, duduk sana. Tapi dua-dua dia nak duduk. Nak duduk 2 tak boleh, tapi dia bagi gilir lah. Dia seminggu. Gilir tu sama ada bini dia ke, tak ada bini ke, ataupun bujang ke, tak kira lah. Bukan masalah ada bini tak ada bini, masalahnya masalah mustautin. Dengar dia tu, masalahnya masalah mustautin. Kalau bini pun ada 4, buat misal Kuala Lumpur 1, Kuala Lipis 1, Kuala Luar 1, KL mana lagi Kuala Langat 1. Contoh tuan-tuan. Tapi dia memang niat nak duduk Ipoh, pasal duduk Ipoh best. Pengajian banyak, katalah itu. Sana tu macam ni, semua tak jadi tempat mustautin dia. Pasal dia memang duduk sini. Apa-apa pun aku menyewa lah, tapi tak pergi tempat lain, aku duduk Ipoh lah. Walaupun duduk rumah sewa. Itu kita bicara dah bab mustautin tu. Yang sana walaupun kata dia, tapi dia tak pernah niat. Dia kekal lah kata, pasal yang ni mak menakalnya, ni abang bapak punya, ni abang isteri meninggal tu, abang harta dia kat sana. Jadi dia waris. Yang ni harta. Tapi tak pernah niat pun duduk sana. Kuala Lumpur pening kepala. Kuala Lupis pula lah. Kuala Lipis, pasal dekat dengan Musang. Dekat dengan Gua Musang tu, Musang banyak sangat. Buat lawak bodoh tuan, tak gelap pun tak apa. Kuala Langat, pasal bila cari apa-apa tu kan, pasal dekat dengan Kuala Lumpur. Tu Kuala Luar, pasal duduk Ulu kan. Dia suka duduk Ipoh. Jadi Ipoh lah. Jadi yang tu tak payah bahas.
Tak payah bahas pasal apa? Mana mustautin tu jelas. Tapi kalau katalah ada empat kata, empat sayang, empat tempat band, empat tempat mengaji. Buat macam mana? Yang ni duduk seminggu ni, duduk seminggu. Bukan ada bini. Memang rumah dia. Memang kata benda dia. Tapi empat dia nak duduk. Tapi mana boleh belah empat? Tu kita bahas. Empat ke, tiga ke, dua ke, satu tak payah semak. Okey. Jadi kalau ada dua tempat, pergi baladai ni. Jadi nak tengok Jumaat tak mana? Baru kita bahas bab Jumaat dia. Pasal masalah Jumaat yang kita nak bicara, elat yang kita dah bicara lepas, benda besarnya nak tengok tamu mustautin. Satu kita baca kitab ni, kadang ada kaedah baca nak bagi ingat masalah tu. Kadang baca tapi pening. Siapa? Dia tak faham apa benda bahas tu. Ini mudah-mudahan kita faham insya-Allah. Baik, kata dia fal ibratu bima kasrat fihi iqamatu. Pertama sekali kata dia, untuk kita lihat dia punya taraf kemustautinan dan di mana dia akan dikira sebagai ahli Jumaat. Ibrahnya terjemah ibrah ni perkiraan dia ila bima ba tu dekat mana fi mana zaraf, pada tempat yang kasurat fihi iqamatu, yang banyaklah fihi pada tempat itu, fi ma itu iqamatu oleh bermukimnya seseorang. Dia bermukim duduk mana? Istilah bermukim ni maksudnya dia duduk lama mana? Istilah mukim pun dengan mana dia menetap lebih daripada 3 hari. Atas makna asal. Macam mana pun mukim ni bukan dia mukim. Pasal nak mukim atas nama mustautin, tak ada apa-apa mustautin itu. Jadi di mana kekerapan lebih lama dia duduk. Situ lah. Dan kita bicara ni asal-asal kiraan mesti dikira tempat dia ikut iqamah mana. Okey, itu topik pertama. Fima fi ahlu Fabima. Okey, yang tu ciri pertama yang kita tengok. Baik, kalau katalah sama je. 3 hari Kuala Lumpur, 3 hari Kuala Lipis, 3 hari Kuala Langat, 3 hari Kuala Luar. Katalah itu 3. Ataupun yang ni seminggu. Duk rotate itulah. Jadi benda yang kedua kena tengok adalah Fabima fihi ahlu wa maluhu. Adalah pada tempat yang pada tempat itu fihi ahlu, ahli dia. Istilah kitab bila sebut ahli, kita belajar dulu lagi lah. Tak dikatakan ahli, melainkan ahli itu ialah isteri. Tak dikatakan ahli itu adalah hamba. Hamba yang dimiliki, yang dia pakai. Umumnya itulah dipanggil ahli. Kalau dalam Quran sebut qu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa ahli? Ahli ialah isteri-isteri kamu. Sama ada isteri kamu atau isteri-isteri kamu, atau mana-mana orang perempuan yang kamu beli, yang kamu milik, yang hukumnya hamba, yang hamba kamu, itu adalah hukum ahli. Antara ahli bagi seseorang adalah isteri dia. Isteri adalah ahli. Anak bukan ahli. Anak adalah furu'. Bapa, mak adalah usul. Ahli siapa? Isteri. Siapa? Mana ahli hantar? Maksudnya tanya apa tu? Bukan tanya ahli persatuan, bukan. Istilah Arab ni, mana ahli hantar? Ahli tu maksudnya isteri. Satu dalam Quran, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, bukan ahli persatuan, bukan ahli kampung. Ahli apa? Isteri kamu. Jagalah kamu dan isteri kamu daripada api neraka. Sikit ambil bahasa ahli. Pasal bahasa ni kalau tak faham, masalah tak betul lah faham. Jadi kalau katalah sama dari isteri depan duduk, mana ada isteri dia? Katalah Kuala Lumpur ada, Kuala Lipis ada, Kuala Langat ada, Kuala Luar ada. Mana ada isteri dia? Isteri dia ada kat luar, Kuala Luar lah. Yang lain tak ada isteri. Pasal orang ni selalu ada isteri, situ dia balik selalu. Dan situ yang dia nak nisbah, nak tempat tinggal lah. Yang lain tu memang walaupun kata dia, tapi bila dia tak berbual isteri tu, maksudnya itu dia tak cadang nak duduk sedap situ. Biasanya kalau ada 4 tempat, orang tak duduk 4 tempat, orang tak pindah kadah macam kaum Badui tu lah. Walaupun ada milik 4 rumah, 4 tanah. Saya bagi contoh 4 tu. Angka lebih tu sendiri tambah lah. Boleh faham selesaikan semua masalah. Biasanya bila ada isteri, itulah tempat yang dia seronok duduk. Bila seronok duduk tu, tempat dia akan jadi mustautin lah. Okey, macam baik, kalau ada isteri macam ni, kalau ada isteri ramai, macam ni. Pasal apa? Kalau kata isteri ramai dengan status kita sebut ni, semua tu rumah suami. Yang tu nombor 3 yang nanti.
Pasal semua ada isteri dia. Kalau yang ni ada isteri, yang lain tak ada isteri, yang tu rumah singgah-singgah aje pasal ada kerja, atau adalah apa urusan dia buat situ. Jadi mana ada ahli. Baik, kalau ada isteri, kena tengok tadi elok. Adakah isteri dia duduk rumah tu yang rumah suami, ataupun rumah yang isteri duduk tu rumah isteri? Kalau rumah tu rumah isteri, tak payah bahas ni. Pasal apa? Memang mustautin adalah tempat rumah yang ada isteri dia, yang itu rumah dia. Itulah dia mustautin. Rumah yang ada isteri dia, tapi rumah isteri dia, bukan rumah dia. Dia memang bukan nak duduk situ. Pasal rumah bini dia. Dan bini dia duduk situ, kerja situ. Dia menyinggah untuk bagi gilir je. Gilir. Jadi itu mustautin. Tak mustautin pasal bukan rumah dia. Rumah bini dia lah. Bini dia ada situ, bini dia ada situ pasal rumah bini dia kerja situ. Dia bukan ada hati nak duduk situ. Jadi nak bahas apa? Tak payah bahas dah tu. Nak cerita mujamat apa kat situ. Pasal bukan ada mustautin di situ. Dia bukan mustautin. Ada pun masalah wajib tak wajib Jumaat dengan sebab mukim. Itu tengoklah hukum mukim. Kita duk bicara ni, duk cerita mustautin ni. Bagi faham masalah. Baik, jadi kalau ada isteri, jadi asal nak sebut ialah kalau asalnya mula-mula kena tengok di mana dia mukim. Banyak apa tu. Kalau mukim sama je. Lepas ciri pertama ni, kalau ada ciri persamaan baru tengok ciri kedua. Itu kaedah kalau kita baca kitab dengan ayat disebut fa bima, dia ataf dengan fa li tartib wa ta'kib. Maksudnya habis ni syarat ni sama, baru pindah nombor 2. Nombor 2 lagi sama, baru pindah nombor 3. Nombor 3 pindah sama, baru pindah nombor 4. Jadi dia ala tertib. Ini kaedah baca kitab kan. Tu yang kata kalau orang bukan ahli baca kitab kan, dia baca tak faham. Terjemah apa dia baca tapi tak faham, dia tak kerti nak ambil point tu. Masa tu nak mengaji baca kitab, baik kitab Jawi, kitab Melayu, kitab Rumi sekalipun, baca tafsir, terjemahan sekalipun, nak ambil faham dia mesti alat dan perkakas cukup banyak untuk tengok apa format untuk dilihat. Bagaimana kaedah, pengkaedahan untuk mengambil faham daripada ayat-ayat yang disebut. Baik. Fabima fi ahluhu wa maluhu. Jadi kaedah dia kena tengok di mana di situ ada ahli dia, wa maluhu dan harta dia. Kereta dia letak kat mana? Kalau kereta. Lepas tu buat kebun sayur kat mana? Kalau yang sana ada, harta ada, rumah ada, pergi sebut. Maluhu, kebun ada, tapi ahli tak ada. Tak ada ahli, tak ada lah. Tengok mana ada ahli. Jadi kalau yang ni ada ahli, yang ni ada ahli, ada maksudnya ada bini, ada rumah, ada kereta, yang ni pun ada kebun, yang ni ada sawit, yang ada kelapa, yang ni ada koko, yang ni ada kebun getah. Macam mana tu? Sama tu boleh tengok nombor 3. Wa in kana, jadi fihi ahlu wa maluhu. Wa in kana biwahidin ahlun bi akhar malun fa bima fihi ahlu. Dan dia kata kalau ada yang tak sama begini, jika adalah pada satu tempat tu ahli, maksudnya ada isteri dia, wa bi akhara, dan pada satu tempat tu malun, ada kata kaedah dia fa bima fihi ahluhu, maka kena tengok di situ fihi pada ma itu ahlu, mana tempat yang ada ahli berbanding dengan kata. Pasal orang yang satu tempat ada isteri, satu tempat ada kata, kaedah dia tengok isteri. Buat misal, beri misal situ dulu. Yang tu kalau ikut dia tak selesai. Contoh saya sebut masalah ketiga, pasal yang tu ada masalah sama. Yang ke depan ni lagi boleh disebut. Buat macam ni, duduk Ipoh, ada bini sini, kereta kat mana? Johor. Tapi tak pergi duduk Johor. Pasal apa? Seronok duduk sini. Pasal apa? Isteri duduk sini, dia pun menyewa rumah duduk sini, isteri duduk sini. Kalau di Sepah dia memang nak duduk sini seronok, dia memang tak balik, dia memang tak niat balik, memang sini mustautin dia lah. Jadi yang sana tu, sana tu tak tempat mustautin dia lah. Walaupun sana kata dia, sini tak ada kata, sini menyewa lah. Tapi sini ada isteri dia. Apatah lagi tambah dengan isu kita bicara ni, dia memang kosong nak duduk sini. Sini yang tu kot, untuk contoh yang tu, fa bima fihi ahlu. Kalau kata kat sini ada isteri menyewa, macam mana kita ada bicara lepas, ada tanah kat Johor,
Memang cadang nak balik. Mustautin dia sana. Mustautin dia sana. Pasal apa? Itu tempat dia cadang nak balik. Tempat dia duduk Ipoh ni, ada isteri dia, rumah menyewa, macam mana? Dia hukum mukim? Tak hukum mustautin. Isbah Jumaat, wajib Jumaat. Kalau dia hukum settle mukim, tapi dia tak dikira sebagai ahli 40. Baik, fa in istawaya fil kulli. Sekiranya bersamaan kedua-duanya, tempat pun dua-dua tanah, dua-dua milik. Reta pun dua-dua ada reta, bini pun dua-dua ada bini. Kita buat dua dulu. Buat empat lagi berpinur kepala pula. Fa in istawaya fil kulli fa bima fa bil mahalli alladhi huwa fihi halata iqamatil jumaah. Maka nak tengok Jumaat tu wajib kat mana? Dia adalah pada tempat yang dia ada padanya pada ketika mendirikan Jumaat. Dan nak tengok Jumaat, tengok mana? Mana jawab? Boleh ingat pelajaran tu? Nak tengok Jumaat, tengok tak mana? Tengok subuh Jumaat. Pasal malam Jumaat tak dihukum tempat iqamah Jumaat. Pasal bila yang wajib Jumaat tak mana? Kena tengok tahun subuh. Dan subuh pun kalau kita belajar bab nikah ni, bab gilir, biasanya subuh dia akan mengikut malam. Malam tu gilir siapa? Biasanya subuh tu duduk di situ lagi lah. Jadi malam tu gilir siapa? Situ rumah dia, situ ada isteri dia. Tempat lain pun situ ada rumah dia, situ isteri dia. Dua-dua tu dia sayang tempat tu, dia tak jual. Dan situ ada rumah, ada reta, ada isteri. Macam mana? Di mana dia mustautin tu? Ada mustautin. Di mana dia duduk Jumaat? Subuh tu Jumaat dia duduk di mana? Subuh itu Jumaat di mana? Itulah kalau disebut mustautin, dia dikira mustautin tu. Walaupun dia baru duduk satu hari. Siapa? Pasal dia memang orang mustautin. Memang tempat tu tanah dia. Memang dia beli. Isteri pun ada. Dan gilir-gilir isteri tu. Dia mustautin lah. Situ. Okey, siap. Dia bagi tu macam-macam kaedah tu disebut tu. Cuma kau ada berserabut kepala mana? Ada soal? Tu bukan kalau boleh jawab. Takut saya pun berserabut juga. Pasal ada tempat susah-susah juga tuan-tuan. Nampak orang baca macam champion ni, senang-senang. Yang pening-pening juga kadang. Nak menyelesaikan konflik. Nak tengok keutamaan hak mana untuk dihukumkan dia ni sebagai ahli Jumaat di mana. Okey, soal. Ya. Ada ke kemungkinan tu? Ya, ada. Tak ada mustautin. Nak kata tanah, tak ada tanah. Menyewa pun tengoklah mana murah. Okey. Satu kena tengok dari sisi kemungkinan betul ayat tu. Maksudnya memang kemungkinan dia tak ada tempat mustautin tu ada. Tapi kalau dengan contoh tu tak betul tu. Macam ni tak betul tu mana? Katalah dia ni hanya akan duduk pada tempat yang dia seronok. Bila duduk seronok, dia duduk situ. Tak mau niat pindah lah. Tempat yang memang dia seronok, dia tak niat pindah. Dia katalah ayat dia macam ni. Buat masa ni kat sini lah aku duduk, tak pindah lah. Mustautin lah tu. Tapi dia menyewa. Tak ada istilah Korea tu. Kalau macam tu betul. Itu istilahnya dia tak ada hukum mustautin. Tapi kalau katalah dia katalah dia duduk satu tempat tu, apa yang mencirikan tempat itu menyebabkan dia nak duduk situ? Dia mesti ada benda seronok je. Kalau dia tak seronok, duduk ni apa? Ni sementara cari kerja dan sementara cari tempat yang rasa seronok duduk. Buat masa ni sini seronok lah duduk. Boleh lah. Buh pergi dengan muka sekali gitu. Boleh lah kata dia. Nak kata seronok nak duduk sini terus. Tak ada hati juga awak duduk sini katanya. Tengok masyarakat menteruk, surau menteruk, masjid menteruk, jawatankuasa menteruk, masyarakat menteruk. Tak jadi. Sewa pun mahal kata dia. Kalau ada tempat elok nak pindah tu, tak mustautin lah tu. Tapi kalau katalah macam ni, dia duduk sini, buat masa ni sini lah, awak tak pindah lah. Siapa? Tempat ni bagus lah. Kalau terang ni macam ni, sampai mati pun kalau macam ni masih suasana gini, sini lah aku duduk. Mustautin tu. Jadi pasal dia antara sebab mustautin tu niat yang kita bicara dulu. Yang kata dia ada niat nak duduk situ walaupun baru duduk sehari. Duduk seronok engkau. Suasana sini pun seronok lah katanya.
Aku duduk sini, memang aku angkut anak bini aku habis semua ni. Yang sana mau aku jual, memang sini menyewa tak apa. Tapi senang konok duduk sini. Mustahil tu. Kalau macam tu dia mustahil, walaupun dia menyewa. Berbanding dengan walaupun dia kata, tapi ni kata aku memang ada sini, tapi tak ada hati awak nak duduk sini. Duduk cari peluang je. Ada mana tempat bagus, lari sana. Tu pun tak puas hati lagi. Mana ada tempat bagus, pindah. Jadi tak pernah cadang nak duduk situ. Tak pernah cadang nak duduk situ. Dia tak pernah ada ayat, kalau dengan saya bagi contoh tadi, buat masa ni, sinilah saya duduk. Kalau ayat macam tu mustahil duduk situ. Buat masa ni, sinilah saya duduk. Maksudnya dia tak cadang pindah mana-mana lah. Kalau mati pun mati situ lah. Okay. Kalau dia kata, ni macam mana ni? Tak tahulah. Sini pun tak apa seronok katanya. Dia duduk target mana-mana nak pergi tu. Tak ada mustahil lagi lah tu. Tu mukim je lah. Yang tu kot keedahnya sekali lalu tu, nak menunjukkan macam mana CP nak kena. Adakah dia status musafir, tak musafir tu. Jadi memang atas soalan asal, adakah kemungkinan orang ni tak ada tempat musafirnya? Ada lah. Memang ada. Apatah lagi kalau kata ada belajar bab musafir dulu, orang yang dia jenis jalan ikut mata kaki. Rasa saya terjemahkan bahasa itu. Maksudnya ikut selera. Duduk sini seminggu, seronok duduk sini, duduk set. Tengok cemur 2-3 bulan, cemur pula dah, pindah pula tempat lain. Tengok sini, ada majlis sini, duduk pula situ, duduk sini. Tak best pula, ustaz ni bagus, saya tak pening nak duduk sini, pindah pula. Hak tu dipanggil haim. Hak tu memang tak ada tempat istiqamah. Kalau nisbah dia musafir pun, boleh ke qasar jamak? Dalam perjalanan boleh, sampai tak boleh lah. Dia hukum haim. Ada kita jumpa dulu rasanya dalam kita bicara bab solat musafir. Ada ni soal? Ya. Pelajar macam mana? Pelajar memang umumnya mukim lah. Itulah istilah mustautin tu bukan masalah dia belajar apa lama. Tapi dia duduk situ atas kerana apa, dan lepas tu ke mana? Balik. Balik bukan mustautin lah. Tak dikira ahli Jumaat. Adapun wajib Jumaat, dia hukum mukim adalah hari tu subuh tu Jumaat dia ada situ. Dia wajib Jumaat lah, tapi atas kira 40, dia tak dikira 40. Itu bicara kita. Kalau di jamak tu di sana saja. On the way boleh jamak, sana pun dengan syarat dia tak niat duduk 3 hari. Lebih pada 3 hari. Dia boleh jamak. Pasal yang tu bukan tempat mustautin dia. Ya. Ya. Bandar Baru pergi Masjid Dakwah pun 10 minit. Ya. Dia duduk sini. Jadi mana tempat dia sembahyang Jumaat tu. Keedah nak sembahyang Jumaat, itu pun rasanya kita sebut dah. Dia kena tengok daerah, kena tengok keedah persempadanan. Tengok keedah sempadan. Katalah duduk sini, Masjid An-Nur. Bandar duduk Bandar Baru ya. Boleh Bandar Baru. Bandar Baru Kampau ke Bandar Baru Malay Nawar? Bandar Baru sini. Nama pun Kampau lah. Kampau, Jumaat Kampau lah, bukan Malay Nawar. Walaupun Malay Nawar tu, katalah macam ni, nak pergi Masjid An-Nur tu 10 minit. Nak pergi Malay Nawar tu 2 minit. Katalah, saya katalah kan. Walaupun duduk dekat, sepadan mana? Sepadan Kampau. Itu keedah dia saya dah sebut ni, macam keedah mengundi. Duduk pusat mengundi ada Malay Nawar. Pusat mengundi satu ada di Kampau. Nak undi mana? Jawab. Tengok nama awak duduk di mana? Duduk daerah mana? Lokal mana? Alamat mana? Di ada Kampau lah, walaupun pusat mengundi sebelah Malay Nawar je 2 minit sampai. Yang ni setengah jam mau sampai. Bobi pasal setengah jam tu. Pasal jalan jam banyak. 1,5 jam. Saja cerita-cerita tu aksesori je lah. Tapi nak sebut keedahnya ialah dia tengok keedah persempadanan. Dia bukan masalah dekat jauh. Dia tengok masalah sepadan. Sekali-sekali kalau sebut misal, ni sungai, seberang sungai. Seberang sungai ni masjid. Yang masjid yang sebelah dia, yang sebelah ni, yang sebelah dia duduk darat sini ni, masjid jauh. Kat setengah kilo. Yang masjid seberang sungai je. Mana Jumaat dia?
Selalunya persepadanan daerah, negeri, negara, dia antara sungai adalah persepadanan. Jadi walaupun Jumaat walaupun masjid duduk sebelah je, seberang sungai, tapi Jumaat kau wajib situ, dia wajib sana. Pasal apa? Pasal itu sepadan dia. Ini sungai. Jadi biasanya sepadan, yang ni kawasan lain, yang ni kawasan lain. Seingat saya dalam bab Jumaat, nak tengok dia wajib di mana tu, kena tengok sempadan daerah. Kena tengok sempadan negeri. Yang tu kot. Ada lain?